Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Fadilah binti Muhammad Rashid. Saya Nur Aina Ziha binti Muhammad Rahimi. Saya Wan Ahmad Solihi. Saya Muhammad Ifwat bin Afiq bin Zulkifli. Saya Muhammad Azaluddin bin Hamka. Merujuk slide yang sedang dipaparkan di skrin ini, kumpulan kami ingin membentangkan tentang bahasa istana. Bahasa istana atau bahasa dalam adalah suatu laras bahasa halus yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja, sama ada dengan tujuan berhubung atau berbicara dengan golongan tersebut. Bahasa istana merupakan variasi bahasa halus yang digunakan dalam kalangan diraja dan apabila rakyat berhubung dengan golongan istana. Bahasa istana juga merupakan mempunyai ciri pengulangan, pemulukan dan pembinaan. Ungkapan diraja ini dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu ungkapan rutin bahasa dan ungkapan leksis. Penyelidikan yang kami lakukan adalah berdasarkan bahan bacaan, iaitu Puteri Gunung Ledang. Bahasa istana yang digunakan dalam filem ini terbahagi kepada beberapa aspek yang sememangnya merupakan pecahan kepada bahasa istana. Aspek penggunaan bahasa dan ungkapan khusus, aspek kata ganti nama diri orang, dan aspek penggunaan unsur pemulukan dan pembinaan. Objektif. Terdapat 4 objektif bagi aspek bahasa istana dalam bahasa bacaan. Yang pertama ialah mengenal pasti dan menyenaraikan bahasa istana yang terdapat dalam buku Legenda Melayu yang bertajuk Puteri Gunung Ledang. Yang kedua ialah mengkaji aspek penggunaan bahasa istana yang terdapat dalam buku Legenda Melayu yang bertajuk Puteri Gunung Ledang. Yang ketiga ialah menghuraikan ciri-ciri penggunaan bahasa istana yang terdapat dalam buku Legenda Melayu yang bertajuk Puteri Gunung Ledang. Yang terakhir, iaitu yang keempat, ialah membandingkan penggunaan bahasa istana yang terdapat dalam buku Legenda Melayu yang bertajuk Puteri Gunung Ledang dengan bahasa Melayu standard. Bab 1. Kegunaan bahasa istana. Bahasa istana yang digunakan dalam buku Legenda Melayu yang bertajuk Puteri Gunung Ledang adalah Ampun Kurnia, Baginda, Adinda, Kekanda, Hamba dan lain-lain. Berikut merupakan antara senarai 36 istilah bahasa istana yang dijumpai dalam bahasa bacaan berkenaan. Contohnya adalah singgah sana, ampun tuanku beribu-ribu ampun, kehadapan, hajat, puteri dan lain-lain lagi. Saya ingin menerangkan isi kedua, iaitu aspek penggunaan bahasa istana. Hasil daripada penyelidikan kumpulan kami, terdapat 36 bahasa istana yang digunakan dalam bahan bacaan kami yang merujuk kepada buku Legenda Melayu Puteri Gunung Ledang. Aspek yang pertama ialah aspek penggunaan gelaran. Contoh penggunaan gelaran bahasa istana yang digunakan dalam bahan bacaan kami ialah Raja, Engku, Tengku dan Tunku. Aspek yang kedua ialah aspek penggunaan perkataan dan ungkapan khusus. Terdapat perkataan, ungkapan khusus yang menunjuk golongan diraja dan perbezaan dengan ungkapan bahasa Melayu standard. Antara ungkapan khusus yang digunakan dalam bahan baca kami ialah santap, almarhum, makan, semayam dan sebagainya. Santap merupakan salah satu contoh ungkapan khusus yang digunakan oleh golongan istana yang membawa maksud makan dalam bahasa Melayu standard. Aspek ketiga yang saya ingin terangkan adalah aspek kata ganti nama diri orang. Penggunaan kata ganti nama diri ini penting untuk membezakan status dalam kalangan diraja. Kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Paparan slide ini menunjukkan aspek penggunaan kata ganti nama diri pertama.
Contohnya better merupakan kata ganti nama diri orang pertama yang digunakan oleh raja, manakala istilah patih digunakan oleh rakyat biasa apabila berhubung dengan golongan diraja. Istilah tuanku ialah kata ganti nama diri orang kedua yang bermaksud tuan yang mulia. Seterusnya, istilah tuan hamba digunakan sebagai kata sapaan yang merujuk kepada komunikasi antara dua orang. Kata ganti nama diri kedua bagi kekanda dan andida pula digunakan oleh kerabat diraja yang mempunyai pertalian darah antara abang dan adik, juga digunakan untuk golongan pasangan suami isteri diraja. Akhir sekali, baginda ialah kata ganti nama diri orang ketiga yang merujuk kepada raja. Saya ingin menerangkan tentang aspek penggunaan unsur pemulukan dan pendinaan. Menurut Nik Safia Karim, pemulukan ialah perbuatan memulukkan atau menyanjung. Secara khusus, pemulukan dikaitkan dengan perbuatan menyanjung raja untuk meletakkan baginda pada taraf yang sebenarnya atau lebih tinggi. Pendinaan pula bermaksud kerendahan diri orang yang berkomunikasi dengan raja. Artinya, ketika berkomunikasi dengan raja, seseorang itu akan merendah-rendahkan dirinya sendiri. Sebagai contoh, unsur pemulukan ungkapan Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Mulia masuk menghadap. Dalam buku ini menggambarkan terdapat perbuatan memuluk atau menyanjung yang dilakukan oleh rakyat biasa untuk meletakkan sultan tersebut pada taraf yang sebenarnya. Contoh pendinaan pula, ungkapan ampun tuanku beribu-ribu ampun menggambarkan kerendahan diri seseorang yang bercakap apabila berhadapan dengan seorang sultan. Seterusnya, isi yang ketiga, perbezaan bahasa istana dengan bahasa Melayu standard. Terdapat perbezaan antara bahasa istana dengan bahasa Melayu standard. Perbezaan yang wujud ini menunjukkan terdapatnya kepelbagaian variasi bahasa dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, jadual ini menunjukkan perbandingan bahasa istana dengan bahasa Melayu standard. Bagi bahasa istana, puteri bermaksud anak perempuan, manakala putera sulung bermaksud anak lelaki pertama sultan. Seterusnya, diperkenan membawa maksud mudi atau suka, dan bertitah pula dalam bahasa Melayu standard bermakna berkata atau menyuruh. Kesimpulan yang didapati bagi kajian adalah bahasa istana atau dikenali juga sebagai bahasa dalam adalah merujuk kepada variasi bahasa istana yang digunakan khusus untuk golongan diraja. Namun, ia juga digunakan pakai oleh orang kebanyakan apabila hendak berhubung atau berkomunikasi dengan kerabat diraja. Bahasa ini juga mempunyai perkataan dan ungkapan yang khusus serta gaya pengungkapan tersendiri yang membuatkan ia unik. Kajian yang dilakukan dikatakan telah memenuhi objektif kajian kerana telah menjawab persoalan kajian bagi mengkaji bahasa istana yang digunakan, aspek penggunaan dalam bahasa istana dan perbezaan di antara bahasa istana dan bahasa Melayu standard. Kajian yang dilakukan juga adalah berdasarkan penulisan buku legenda Melayu Puteri Gunung Ledang yang mana ia menerangkan dengan lebih terperinci mengenai bahasa istana yang digunakan, turut membolehkan pengkaji mengenal pasti dengan lebih mendalam bagi kesesuaian penggunaan bahasa istana tersebut. Tuntasnya, banyak faedah yang dapat dilaksanakan secara tidak langsung membuka mata pembaca serta pengkaji buku penulisan tersebut. Antaranya dapat mendedahkan kepada masyarakat tentang penggunaan bahasa istana walaupun tidak menggunakan bahasa istana dalam pertuturan harian. Seterusnya, perbandingan bahasa istana dengan bahasa Melayu standard berdasarkan hasil dapatan kajian membolehkan masyarakat mengetahui sendiri perbezaan istilah yang wujud antara kedua-duanya. Seterusnya, mendalami bahasa istana dengan lebih mendalam serta terperinci berdasarkan situasi dalam adegan yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Kemudian, dapat mengetahui nilai keunikan bahasa istana dan juga penggunaannya mengikut situasi. Justru itu, kajian ini amat penting sebagai usaha untuk memelihara keunikan bahasa istana agar tidak hilang daripada pengetahuan masyarakat kerana ia merupakan bahasa warisan dan merupakan tradisi diraja sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sekian, terima kasih.